Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, insyaAllah sebelum kita mulakan kelas kita ni, Ustaz nak kita baca dulu doa sebelum belajar sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bikmadaka wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Surah Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Okay. InsyaAllah hari ni kita nak belajar tajuk haid, nifas dan istihazah. Okay, tajuk haid, nifas dan istihazah. InsyaAllah kejap je ni, ada sikit je. Okay. Sebelum tu saya nak tanya, untuk haid, nifas dan istihazah ni biasanya berlaku kepada siapa? Lelaki ataupun perempuan? Perempuan. Okey, perempuan. Lelaki, okay, ingat lelaki dia tak akan ada haid, lelaki tak akan ada nifas, dan lelaki tak akan ada istihazah. Okay, haid, nifas dan istihazah tu special ataupun hanya perempuan sahaja yang akan merasai benda ni. Okay. Tapi kalau macam kamu masih belum balik, maka kamu belum lagi. Bila kamu dah balik nanti kamu akan lalui benda ni. Cuma yang sekarang ni Ustaz akan terangkan untuk kamu tahu dulu. InsyaAllah nanti bila kamu dah faham, bila mana waktu yang kamu dah, untuk yang perempuan lah, lelaki tak apa. Untuk yang perempuan, lepas kamu dah melalui benda ni, maka insyaAllah bila kamu faham, senang untuk kamu nak ni lah, nak apa orang cakap, nak melalui, nak tahu apa, nak faham bila mana waktu yang okey, tak okey apa semua tu. Okey, tak apa. So yang pertama, cuba tengok buku ataupun cuba tengok slide. Kalau buku, tengok muka surat 13. Okay, muka surat 13, cuba tengok pengertian haid, nifas dan istihazah. Pengertian haid, nifas dan istihazah. Yang pertama dulu kita tengok haid. Apa yang dimaksudkan dengan haid? Okay. Haid ialah darah yang keluar daripada rahim perempuan pada setiap bulan seawal umur 9 tahun yang bukan disebabkan penyakit atau wiladah. Okey. Saya ulang lagi sekali, darah yang keluar daripada rahim perempuan pada setiap bulan seawal umur 9 tahun yang bukan disebabkan penyakit atau wiladah. Wiladah ni melahirkan anak. Okey. So, haid ni akan berlaku setiap bulan. Contoh bulan 1 akan berlaku, bulan 2 pun akan kena juga, bulan 3, bulan 4, setiap bulan akan berlaku kepada perempuan. Okey, haid ni. Itu yang pertama. Apa yang berlaku? Akan keluar darah. Okey, akan keluar darah. Yang darah tu dia akan keluar daripada rahim perempuan. Rahim perempuan. Tahu rahim perempuan?
tempat yang kat dalam baby tu. Okay, kalau contoh ibu kamu mengandung, kan ada baby kan dalam perut. Darah tu keluar daripada situ, rahim. Itu dipanggil rahim. Okay, rahim. Tempat yang ada baby tu dipanggil rahim, maka keluar darah daripada rahim tu, itu dipanggil sebagai head. Okay, head. Perempuan setiap bulan. Paling awal orang yang kena head ni seawal 9 tahun. Umur kamu sekarang berapa? 9. 9 tahun. Mungkin kalau yang dah betul matang, dia dah boleh keluar darah head, tapi tu yang paling awal. Kebiasaannya Ustaz pun tak pasti, ikut orang. Kadang-kadang ada orang umur 9 tahun, kadang ada 10, 11, 12 dan mungkin ada yang lambat sikit. Okay? Okay, itu head. Darah yang keluar setiap bulan. Lepas tu, seawal 9 tahun, darah tu keluar daripada rahim. Okay, itu head. Maka, bila darah head ni keluar, kamu tidak boleh melakukan apa-apa ibadat sekalipun, termasuklah solat. So kalau kamu tengok ada bukan mak ayah boleh solat, mak contoh ibu kamu. Okay, ibu kamu tak boleh solat. Itu disebabkan keluar darah haid. Maka bila keluar darah haid, maka ibu kamu tak boleh solat. Dimaafkan. Tak perlu ganti solat, dimaafkan. Sebab itulah darah haid ni, sebab tu dia keistimewaan yang Allah bagi kepada ibu-ibu dan kamu yang banat, insya-Allah nanti. Okay, itu haid. Dan tak apa, nanti akan datang ni yang seterusnya, nanti kita tengok. Okay, yang kedua pula nifas. Okay, tengok nombor 2, nifas. Nifas, apa yang dimasukkan dengan nifas? Nifas ialah ataupun merupakan darah yang keluar daripada rahim perempuan ketika atau selepas melahirkan anak. Okay, darah yang keluar daripada rahim, tempat yang sama juga darah tu keluar ketika ataupun selepas melahirkan anak. Okay, apa bezanya nifas dengan haid? Okay, apa beza dia? Okay, tak apa, dengar dulu Ustaz cakap. Okay, apa beza haid dengan nifas? Haid ni setiap bulan. Maksudnya, setiap bulan, walaupun contoh ibu kamu mengandung ke, tidak mengandung ke, maka haid tu akan keluar. Darah tu akan keluar setiap bulan. Okay, itu haid, dia akan keluar setiap bulan. Tetapi nifas ni, dia menjadi special sebabnya dia keluar ketika, contoh, ya mak ustaz dalam perut dia ada baby. Okay, dah ada baby, ada adik ustaz. Maka time tu mak ustaz nak lahirkan dan nak bersalin ni. So waktu nak bersalin, maka keluar darah. Okay, waktu nak bersalin tu keluar darah. Yelah kan, waktu bersalin tu keluar darah, maka darah yang keluar tu dipanggil sebagai darah nifas. Specialnya sebab darah nifas ni dia berlaku semasa mak ustaz nak bersalin ataupun selepas, ataupun adik ustaz dah keluar, lepas tu darah tu masih keluar lagi. Itu dipanggil darah nifas. Darah nifas ni special sebab dia berlaku waktu nak bersalin sahaja. Darah haid dia berlaku setiap bulan. Itu beza dia. Faham? Faham tak? Faham. Okay, Ustaz ulang sekali, darah nifas tu dia berlaku ketika ibu-ibu nak bersalin.
Contoh yang Ustaz bagi tadi, mak Ustaz nak bersalin. Tengah nak bersalin ni, keluar darah. Okey, keluar darah daripada rahim. Maka darah tu dipanggil darah nifas. Ataupun bila baby dah keluar, baby ni dah keluar tapi darah tu still keluar lagi daripada rahim. Maka darah tu dipanggil darah nifas. Okey, itu nifas. Kalau haid, dia setiap bulan. Walaupun dalam perut tu, contoh mak ustaz dalam perut ada baby ke tak ada baby ke, setiap bulan keluar darah, maka itu dipanggil sebagai darah haid. Itu beza dia. Okey, haid dan juga nifas. Okey, kita tengok yang ketiga, istihazah. Istihazah. Darah apa pula istihazah ni? Okey, cuba tengok, istihazah merupakan darah penyakit yang keluar daripada rahim perempuan selain pada masa haid dan nifas. Okey, yang ni mungkin kamu takkan faham lagi, tak apa, insya-Allah nanti kita tengok seterusnya. Saya akan terangkan lagi dalam. Cuma kamu kena tahu istihazah ni adalah darah penyakit. Macam tadi tu darah biasa. Okey, haid tu darah biasa, nifas tu darah biasa yang akan keluar. Tapi istihazah ni adalah darah penyakit. Ingat, istihazah ni darah penyakit. Darah penyakit yang keluar juga daripada rahim perempuan selain daripada masa haid dan nifas. Okey, contoh haid ada masa-masa tertentu dia. Nifas pun ada masa-masa tertentu. Tetapi bila bukannya masa daripada haid dan nifas, keluarnya darah, maka darah tu akan dipanggil sebagai darah istihazah ataupun darah penyakit. Okey, itu pengertian dia. Tak faham lagi kan istihazah? Istihazah tak. Okey, tak apa. Istihazah tu nanti kita tengok tajuk seterusnya. Itu nama darah penyakit. Okey? Okey, cuba tengok muka surah 14. InsyaAllah kalau tengok muka surah 14 ni, Ustaz akan terangkan sedikit, so kamu boleh faham apa yang dimaksudkan dalam darah istihazah. Okay. Sebelum Ustaz nak terangkan tentang darah istihazah yang lagi dalam, kita tengok dulu tempoh masa bagi darah haid tu keluar, tempoh masa bagi darah keluar, dan tempoh masa bagi istihazah tu. Yang pertama kita tengok dulu darah haid. Okey, darah haid. Kita tengok yang pertama darah haid. Darah haid ni tempoh masa yang paling cepat, yang paling singkat dia keluar adalah sehari semalam. Okey. Dalam waktu satu hari satu malam darah tu keluar. Lepas tu masuk hari kedua dah tak keluar darah. Itu yang paling cepat. Okey. Itu yang paling cepat. Satu hari satu malam je darah tu keluar. Masuk hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima dan seterusnya darah dia dah tak ada. Contoh bulan 1 hari Isnin. Hari Isnin tiba-tiba keluar darah. Hari Isnin keluar darah pagi sampai malam darah masih keluar. Tapi masuk hari Selasa darahnya dah tak ada. Maka haid untuk bulan 1 dah habis. Itu paling cepat. Okey. Tu satu hari satu malam je darah dia keluar. Lepas tu masuk hari kedua dah tak keluar. Itu paling cepat. Itu yang paling cepat. Lepas tu cuba tengok yang darah haid bagi kebiasaan. Kebiasaannya perempuan dia akan keluar darah haid 6 hari 6 malam ataupun 7 hari 7 malam. Ataupun senang cakapnya seminggu. Dalam waktu seminggu sahaja. Itu kebiasaan. Dia ada 3 tempoh. Untuk haid ni dia ada 3, sama juga nifas. Tapi kita tengok haid dulu, paling sekejap tadi Ustaz cakap 1 hari 1 malam. Kalau kebiasaannya darah haid keluar 6 hari 6 malam ataupun 7 hari 7 malam. Nanti bolehlah buat kiraan, contoh keluar hari Isnin, mungkin sampai hari
Ahad. Ataupun mungkin sampai hari Sabtu. Kalau tengok esoknya tu darahnya dah tak keluar, maka dah bersih lah. Itulah, itu darahnya keluar, kebiasaannya. Ingat kebiasaan. 6 hari 6 malam ataupun 7 hari 7 malam. Itu kebiasaan. Dan yang paling lama untuk tempoh yang ketiga, darah haid ni keluar yang paling lama. 15 hari 15 malam. Itu yang paling lama. Seminggu lebih. 7, 14, 2 minggu. 2 minggu lebih. Okay, itu paling lama, 2 minggu lebih. Darah haid akan keluar je. Contoh sebulan tu ada 40 hari, ada 4 minggu. Maka darah haid yang paling lama keluar 2 minggu. So 2 minggu tu dia akan kotor sebab keluar darah haid, lagi 2 minggu tu dia bersih. Itu yang paling lama. Tapi kebiasaannya seminggu. Paling sekejap berapa? Sehari semalam. Satu hari, satu malam. Okey. Okey, itu darah haid. Satu hari, satu malam paling sikit. Biasa 6 hari, 6 malam. 7 hari, 7 malam. Paling lama 15 hari, 15 malam. Tetapi kita tengok istihazah. Yang ni yang tadi Ustaz cakap. Okey. Fokus. Istihazah keluar lain daripada masa haid kurang 1 hari 1 malam atau lebih 15 hari 15 malam. Okey, maksudnya kalau darah tu contoh paling sikit, paling cepat tadi 1 hari 1 malam kan haid keluar. Maka kalau darah tu dia keluar sekejap je, dia tak sampai pun 1 hari 1 malam, maka dia dianggap darah istihazah ataupun darah penyakit. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan jadi darah istihazah kalau dia tengok yang paling lama haid 15 hari 15 malam kan. Maka selepas 15 hari 15 malam tu masih lagi keluar darah, maka darah tu dipanggil juga sebagai darah istihazah. Dia dah tak panggil darah haid. Selepas 15 hari, dia dah tak panggil darah haid. Maka dia dipanggil darah istihazah ataupun darah penyakit. Darah penyakit. Baru semua faham. Okey. Darah penyakit ataupun darah istihazah. Dia keluar paling singkat tadi tak cukup 1 hari, paling lama lebih daripada 15 hari. Maksudnya selepas 15 hari masih keluar darah lagi, maka darah tu dipanggil sebagai darah istihazah. Okey, faham? Faham? Yang tak faham, cuba angkat tangan Ustaz nak tengok. Semua faham betul? Faham? Okey, alhamdulillah. Okey, semua faham Okey. Itu bagi haid. Okey, bagi haid. Cuba kita tengok pula nifas. Nifas tadi apa? Darah yang keluar daripada rahim waktu nak lahirkan anak ataupun selepas melahirkan anak. Okey, darah nifas. Waktu nak melahirkan keluar darah, nifas. Waktu selepas keluar darah, nifas. Okey. Jadi kita tengok darah nifas ni keluar yang paling singkat adalah 1 lahzah. Okey. Sangat-sangat singkat. Ataupun kebiasaan bagi perempuan ataupun ibu-ibu yang dah melahirkan anak, kebiasaannya darah akan keluar selepas 40 hari 40 malam. So maksudnya selepas melahirkan anak, dalam waktu 40 hari 40 malam, kebiasaannya darah ni akan keluar. Okay. So sepanjang 40 hari 40 malam darah ni keluar, maka kita panggil dia sebut juga sebagai darah nifas. Selepas melahirkan anak, semasa dan selepas. Selepas tu bukannya maksud dah keluar bayi, dah keluar baby. Lepas tu darah tu keluar bukannya setakat tu saja. Selepas-selepas tu juga. Fokus pada Ustaz kata. Okey, waktu-waktu berpantang tu juga. Maksudnya dalam waktu 40 hari, sebulan. Senang cerita waktu sebulan tu masih keluar darah, maka darah tu juga dipanggil sebagai darah nifas.
Okey. Darah yang keluar masih ada lagi darah yang keluar selepas melahirkan anak, maka dia pun dipanggil sebagai darah nifas dalam waktu 40 hari 40 malam bagi kebiasaannya. Dan yang paling lama 60 hari 60 malam. Itu yang paling lama. Darah nifas ni akan keluar selepas melahirkan anak. Itu yang paling lama. Okay, Ustaz ulang. Satu lahzah tu sangat singkat. Maksudnya dia tak sampai pun 40 hari 40 malam. Ya, itu paling cepat. Mungkin ada yang 7 hari, mungkin ada yang 14 hari sahaja. Wallahu alam, Ustaz pun tak pasti. Tapi dia sangat singkat. Dia tak sampai pun 40 hari. Tapi kebiasaannya 40 hari 40 malam. Yang paling lama darah nifas ni akan keluar 60 hari 60 malam. Okey? Okey. Jadi bila masa dia akan jadi darah istihazah ataupun darah penyakit? Kalau darah tu keluar lagi selepas 60 hari 60 malam. Maksudnya tadi kita tengok paling lama darah nifas keluar 60 hari 60 malam. Tapi selepas 60 hari tu masih lagi keluar darah, maka darah tu kita panggil sebagai darah istihazah, bukannya darah nifas lagi. Ataupun darah penyakit. Dia lebih kurang sama macam darah haid tadilah. Darah haid paling lama 15 hari, selepas 15 hari kita panggil dia sebagai darah istihazah. Nifas pun sama. Paling lama 60 hari, selepas 60 hari kita akan panggil dia sebagai darah istihazah. Maka darah penyakit ni adalah darah yang keluar selepas daripada darah haid dan darah nifas. Ataupun sebelum bagi darah haid. Sebelum cukup 1 hari 1 malam. Maka dia dipanggil sebagai darah istihazah. Okey? Okey. Faham? Faham. Faham. Kalau siapa nak tanya, cuba angkat tangan. Ataupun tak faham ke, rasa Ustaz ulang ke. Okey, tak ada So Ustaz anggap semuanya faham. InsyaAllah, Alhamdulillah. Okey, kita sambung sikit lagi. Okey, suci antara dua haid. Sekurang-kurangnya suci antara dua haid ialah 15 hari dan 15 malam. Okey, kita tengok tempoh istihazah. Tempoh dia. Okey, tempoh istihazah. Istihazah tidak mempunyai tempoh masa yang tertentu. Bergantung pada keadaan seseorang itu. Okey, istihazah ataupun darah penyakit yang tadi tu, dia tak ada waktu-waktu macam haid dan juga nifas. Dia tak ada waktu-waktu yang spesifik. So, istihazah punya darah ni dia bergantung kepada seseorang ataupun setiap individu tu sendiri. Mungkin ada yang lama, mungkin ada yang sekejap saja darah istihazah dia keluar. Macam tu. Cuma bila mana darah itu dah tak keluar, maksudnya memang kamu yakin nanti darah memang dah tak keluar langsung daripada rahim, tak ada yang mengalir langsung darah, maka kamu dah suci dan perlu bersuci. Bukan belum suci lagi, tapi kamu perlu bersuci dengan melakukan mandi wajib. Okey, selepas mandi wajib, maka barulah kamu dianggap suci dan boleh melakukan ibadat seperti biasa. Okey, so sepanjang waktu darah haid ataupun sepanjang waktu nifas dan juga istihazah, kamu dianggap sebagai tidak suci lagi. Tidak boleh melakukan ibadat. Tapi selepas kamu dah mandi wajib, bila mana kamu dah yakin, dah bersih, tak ada darah langsung keluar, dan kamu dah mandi wajib, dah bersihkan diri, maka kamu pun dah dianggap suci dan boleh melakukan ibadat seperti biasa. Sama juga apa-apa ibadat, solat, puasa,
So macam contoh dalam waktu bulan Ramadan, bulan puasa, tiba-tiba darah haid keluar. Maka kamu tak boleh nak puasa. Cumanya puasa perlu diganti. Tak sama macam solat. Solat tak payah ganti untuk orang yang keluar darah haid, tak perlu ganti. Tapi untuk puasa perlu diganti. Contoh 7 hari seminggu darah haid keluar, maka kamu kena ganti 7 hari puasa. Okey. Macam tu. Boleh? Okey. InsyaAllah itu saja untuk hari ini. Nanti ada latihan kan? Ustaz nak kamu cuba buat latihan tu, siapkan dan nanti tolong minta mak ayah forwardkan, hantar pada guru kelas masing-masing dan bagi kepada Ustaz. Okay? InsyaAllah kita akan jumpa next class nanti. So kita tutup kita punya kelas ni dengan tasbih kifah dan surah Al-Fatihah. Subhanallahumma wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.